Jaafar. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, kita teruskan dengan soalan kita Datuk. Jadi Datuk, bagaimana prestasi peserta Robocon untuk tahun ini Datuk? Kalau kita terima kasih, tapi kalau kita lihat dari segi prestasi, kita tengok dari segi penyertaan. Kali ini kita tengok penyertaan yang daripada IPTA ada 11, kemudian daripada IPTS ada 8, ada satu politeknik. Pertandingan ini telah berlangsung 20 tahun, ya. Sekarang adalah perlawanan antara GMI dan PBS. Di sudut biru kita adalah grup atau tim GMI dan juga PBS di sudut merah. Baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pengunjung-pengunjung di Stadium Azman Hashim. Apa khabar semua? Boleh tak dengar sorakan sebagai sokongan semua? Apa khabar semua? GMI, boleh kita dengar sorakan? Oh, ada. Ada. PBS. Ada penyokong-penyokong dari PBS? Baik, kita nak mulakan untuk preparation time. Ya, betul. Adakah di sudut biru dah bersedia? Di sudut merah, apa khabarnya? Baik, penjaga masa. Okey, tunggu sekejap. Hilangkan nervous, bertenang. Okey, tak apa. Sementara tu Firdaus, kita dapat cue, belum boleh mula lagi. Betul. Okey, kita ada GMI di sebelah biru. Okey, awak gerak kat biru. Okey, saya biru ya? Saya kat PBS. Alright, baik. Bukan pentaksiran berdasarkan sekolah. Bukan. Bukan. Okey. Kita dapat sini untuk makluman semua sekali lagi. Pada round pertama ataupun pusingan pertama, di sudut merah berperanan sebagai seeker. Yes. Okey, di sebelah biru pula sebagai apa tu? Adalah berperanan sebagai hitter. Okey, tanpa membuang masa lagi. Peserta? Penjaga masa? Preparation time bermula. Pada ketika ini, kita punya peserta boleh membuat persediaan. Nampak tak Firdaus? Dan persediaan ini adalah sangat-sangat penting. Walaupun adalah dalam masa 1 minit. Tapi sangat berharga. Para peserta perlu menggunakan 1 minit ini sebaik mungkin untuk set up, untuk check. Ya. Kita boleh tengok masa semakin mengejar. Diingatkan juga kepada semua para peserta untuk menanggalkan kasut dan memakai stokin kerana kita tidak mahu ada habuk-habuk ataupun debu yang akan mengganggu game field kita. Ya, betul. Yang paling pastinya, waktu ni je mereka boleh masuk untuk membuat persediaan. Yes. Ya. Okey, nampaknya dua-dua pasukan dah bersedia walaupun masa belum tamat. Baik. Sila keluar daripada game field. Preparation time telah pun tamat. Peserta diminta berada di luar gelanggang dan meletakkan alat-alat mereka ke dalam game field. Tak apa. Okey. Kita tengok kedua-dua pasukan belum lagi bersedia. Pasukan merah di sudut merah sudah bersedia? PBS sudah bersedia. Bagaimana dengan GMI? Penjaga masa. Countdown. Itu dia, semakin mendebarkan pihak lawan saling bertentangan. 1 minit 30 saat bermula. Nampaknya dari pihak PBS. Yes. Iaitu Politeknik ya. Ya, Politeknik masih mencuba untuk melakukan lagori break. Masa semakin mencemburui. Tinggal lebih kurang 5 saat lagi Firdaus. Tidak mengapa. Baiklah. Itu dia bendera. Telah pun diangkat Pusingan menunjukkan. pertama telah pun tamat. Maka, boleh ya? Boleh. Kita teruskan dengan pusingan kedua. Boleh? Sudah bersedia? Kedua-dua kumpulan. Penjaga masa. Preparation time.
1 minit daripada sekarang bermula. untuk GMI membuat persediaan kepada Betul robot tu. R1 dan juga robot R2 Ya, kita sedang lihat. kepada para pengunjung. Ya, Robot R1 berfungsi untuk melakukan lagori Betul tu. break, iaitu berfungsi untuk menjatuhkan lagori, manakala semestinya. robot R2 untuk Baiklah. menyusun semula lagori. Masih ada lebih kurang 27 saat lagi. Nampaknya kedua-dua kumpulan seperti dah bersedia. Kita tunggu waktunya tamat. Tenang sekali kedua-dua pasukan. Berbaki 10 saat sahaja lagi. Tapi nampaknya Firdaus kedua-dua pasukan dah mula bersedia. Baiklah. Preparation time telah pun tamat. Anda semua sudah bersedia peserta? Penjaga masa. Countdown. Bermula. Itu dia GMI, kita dapat Ya. lihat. Nampaknya Itu hanya dia cubaan pertama. sudut biru. Sasaran pertama telah pun Ya. dilepaskan. Bola yang kedua. Ya, sedikit lagi percubaan. Satu lagori untuk telah pun menjatuhkan. dijatuhkan. Adakah GMI berjaya menjatuhkan? Ya, itu dia. Tahniah. Tahniah kepada GMI Ya, berjaya melakukan lagori break. dan kita lihat seterusnya. Walau bagaimanapun kita nampak di sudut merah. Okey, baik. Teruskan. Masa telah pun tamat. Maka keputusannya akan diumumkan. Walau bagaimanapun belumlah rasmi. Kita akan tunggu hasil ataupun keputusan daripada siapa tu, Firdaus? Daripada ketua juri yang akan mengumumkan keputusan. Baik. Boleh tak beri tepukan kepada kedua-dua pasukan? Kedua-duanya telah melakukan dengan baik. Betul tu. Sementara kita tunggu kedua-dua pasukan untuk mengambil semula, orang kata. Boleh ke? Sebentar lagi kita akan dengarkan ataupun melihat keputusan yang diperoleh daripada kedua-dua pasukan. Diingatkan juga, Cendana, Ya. mana-mana pasukan perlu membawa 2 robot bersama. Namun tidak ada masalah walaupun mereka membawa satu sahaja. Tetapi markah sangat-sangat penting dalam Dan- permainan lagori ini. Ya, semestinya syarat tu tidak dipenuhi lah sebenarnya, Yes. ya. Okay. Baik, nampaknya kita akan mendengar keputusan daripada juri kita. Dipersilakan. Terima kasih. Keputusan perlawanan ketujuh di antara pasukan GMI di sudut biru dan pasukan PBS di sudut merah telah dimenangi oleh pasukan GMI dengan 25 berbalas kosong. Itu dia. Ketua juri telah pun mengumumkan keputusan berpihak kepada GMI dengan 25 mata. Berikan tepukan kepada kedua-dua pasukan. Baik. Baiklah. Perlawanan yang seterusnya merupakan perlawanan kedua terakhir, iaitu PBS menentang UTMA. Dipersilakan kedua-dua pasukan untuk masuk ke gelanggang. PBS Politeknik Banting Selangor menentang UTMA. Sebentar tadi kita dapat saksikan UTMB
kini kumpulan kembarnya UTMA akan beraksi di gelanggang ataupun game field Robocon Malaysia 2022. Diminta kedua-dua pasukan meletakkan robot R1 anda di kotak yang berwarna biru ataupun merah mengikut peranan anda. Dan diminta untuk meletakkan robot R2 di atas kotak berwarna kuning. Baiklah. Kedua-dua pasukan kelihatan sudah bersedia. Preparation time akan diberikan 1 minit daripada sekarang. Penjaga masa. Preparation time. 1 minit dari sekarang. Kedua-dua pasukan nampak begitu bersemangat walaupun hari sudah petang. Kedua-duanya penuh dengan dedikasi. Mereka telah bertungkus lumus dalam menghasilkan robot masing-masing. Dan inilah hari di mana hasil kerja mereka akan ditayangkan dan dilihat oleh kita semua saksikan. Berbaki 10 saat sahaja. Namun kedua-dua pasukan kelihatan sudah bersedia dengan lebih awal. Pastikan hanya 3 ahli kumpulan sahaja yang berada di gelanggang. Baiklah. PBS, anda sudah bersedia? Kekal tenang. UTMA, adakah anda sudah bersedia? Juru masa. Countdown. UTMA dengan sekali sahaja percubaan. Satu tembakan sahaja berjaya menjatuhkan, melakukan lagori break. Kini kita lihat tidak ada ancaman kepada UTMA untuk melakukan lagori, untuk menyusun semula lagori-lagori. Lihat, 2 lagori. Itu dia, 2 lagori berjaya disusun. Lagori yang ketiga. Mereka berjaya menyusun lagori yang ketiga. Tiga lagori berjaya disusun. Masa berbaki dengan masa berbaki 36 saat. UTMA berjaya menggunakan masa sebaik mungkin. Baiklah. Pusingan yang pertama telah pun tamat. Kini kita akan beralih pula kepada pusingan yang kedua. Jika tadi kita dapat lihat UTMA sebagai seeker yang berfungsi untuk menjatuhkan lagori, kini peranan akan bertukar kepada PBS pula. Baiklah, penjaga masa. Preparation time. 1 minit dari sekarang. UTMA sangat rapi, penuh disiplin di situ kita dapat lihat. Adakah kita dapat lihat
UTMA melakukan hitter dengan tepat sekali. Ataupun kita akan lihat PBS melakukan lagori break dan menyusun semula lagori atau 7 tin itu. Baiklah, masa telah pun tamat bagi setup time. Sekarang kita akan beralih ke pusingan yang kedua bagi UTMA dan PBS. UTMA, anda sudah bersedia? PBS, adakah anda sudah bersedia? Jurumasa, countdown. Saat bermula dari sekarang. Kelihatan tenang. PBS melepaskan tembakan yang pertama menggunakan pemacu 2 roda. Adakah mereka berjaya? Itu dia cubaan yang pertama. Berjaya menjatuhkan 1 lagori. Ada one. Itu dia. Berjaya dilakukan oleh PBS. Namun UTMA tetap kekal tenang melakukan hitter walaupun kita tidak lihat robot R2 daripada PBS. Adakah UTMA ingin menghabiskan bola-bola yang diambil daripada bahagian sisi? Sungguh penuh dengan dedikasi. Kita dapat lihat daripada UTMA. Mereka seolah-olah menunggu masa untuk habis untuk meraih keputusan perlawanan. Masa telah tamat. Berikan tepukan kepada kedua-dua pasukan. Walaupun terdapat markah yang telah dipaparkan di skrin hadapan, namun kita tetap perlu menunggu keputusan daripada ketua juri. Kedua-dua pasukan, sila pastikan anda mengosongkan game field ataupun gelanggang perlawanan kerana sebentar lagi kita akan mengadakan perlawanan yang terakhir bagi sesi peringkat kumpulan pada petang ini. Jam di tangan saya menunjukkan tepat pukul 4.29 minit petang. Di buku program bacaan saya, tim yang terakhir yang akan berlawan tepat pukul 4.30 petang. Sangat dahsyat. Masa yang dijalankan sangat sistematik dan teratur. Baiklah, ketua juri, silakan. Okey, terima kasih. Untuk perlawanan yang ke-59 di antara PBS dan pasukan UTMA, ianya dimenangi oleh pasukan daripada UTMA dengan kiraan mata 55 berbalas 25. Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada UTMA ke atas kemenangan anda. Namun kita berikan juga tepukan kepada PBS atas usaha mereka. Kita akan saksikan pula perlawanan di antara pasukan PBS biru yang akan menentang pasukan UMP Bot di sudut merah. Penyokong-penyokong UMP Bot, mana? Sorakan pasukan UMP Bot.
Itu dia dengan banner yang dibawa. Baiklah. Pasukan di sudut merah, are you ready? Pasukan di sudut biru, are you ready? Penjaga masa 1 minit setup time bermula sekarang. Di mana penyokong pasukan Politeknik Banting? Penyokong Politeknik Banting. Satu-satunya wakil daripada Politeknik. Pastinya mereka memegang tanggungjawab yang cukup besar membawa nama Politeknik menentang universiti-universiti yang bertanding dan juga IPTS. Masa inilah kita akan dapat lihat kehebatan para pelajar yang dilahirkan oleh institusi-institusi ini. Di mana mereka inilah yang akan menjadi jurutera-jurutera di negara kita nanti. 1 minit setup time telah pun tamat. Diminta semua kru pasukan untuk berada di luar gelanggang. Hanya 3 orang sahaja untuk setiap pasukan yang boleh berada berhampiran di gelanggang. Pasukan di sudut merah, are you ready? Pasukan di sudut biru juga telah bersedia. Penjaga masa, countdown. ...90 saat pusingan pertama. Bagaimana? Pada kali ini, adakah UMP Bot akan berjaya melakukan Lagori break? Ya! Berjaya! Pasukan daripada Pantai Timur, UMP, berjaya melakukan Lagori break dengan pantas. Perlahan-lahan dengan berhati-hati mereka mengendalikan R2 untuk menyusun Lagori di atas platform. Pastinya mereka akan berusaha untuk mendapat mata yang lebih. Akan adakah tentangan daripada pasukan PBS atau membiarkan saja pasukan UMP Bot menyusun ke semua Lagori di atas platform? Mereka hanya memerhatikan saja. Mungkin hanya menggunakan doa ataupun jampi supaya hanya 25 mata saja yang diperolehi oleh pasukan UMP Bot. Masa masih ada lebih kurang 10 saat saja lagi. Adakah mereka yang mengumpul mata yang lebih? Agak sukar untuk mengangkat. Masa telah pun tamat. Demikian tadi pusingan pertama. 90 saat yang diperuntukkan telah pun berlalu. Setakat ini selama 90 saat pasukan UMP Bot berjaya mengumpul 25 mata. Pertukaran juri mengambil alih kedudukan ke posisi atau sudut yang berbeza bagi memastikan perlawanan terus berjalan dengan adil. Pasukan UMP Bot menggunakan mekanisme truck forklift. Kita nak tengok macam mana truck forklift ni. Adakah mereka berjaya melakukan tembakan atau penjatuhan kepada ball on head yang dibawa oleh pasukan PBS. Baiklah. Pasukan di sudut biru, are you ready? Pasukan di sudut merah, are you ready? Penjaga masa, setup time bermula sekarang.
pasukan UMP Bot katanya hanya menggunakan plat besi buruk saja untuk membangunkan robot mereka. Hebat. Seolah-olah macam tengok cerita Real Steel. Hanya menggunakan besi buruk. Kadang-kadang itulah kehebatan jurutera-jurutera. Membangunkan sesuatu daripada yang tidak bermakna kepada sesuatu yang amat berguna dan bermakna. Satu minit yang diberikan telah pun tamat. Semua kru diminta berada di luar gelanggang. Pasukan di sudut biru, are you ready? Pasukan di sudut merah. Penjaga masa, countdown. Pusingan kedua, bagaimana pada kali ini? Adakah pasukan UMP Bot mau banting ataupun penyokong? Itu dia. Nanti kita akan dengar sorakan yang lebih kuat lagi pada pusingan akhir nanti. Ketika ini juri-juri telah pun bertukar. Seterusnya saya serahkan kepada Ketua Juri Encik Fairuz untuk mengumumkan keputusan perlawanan. Dipersilakan. Untuk perlawanan ke-19 di antara pasukan PBS dan pasukan UMP Bot. Kedua-dua pasukan berjaya mengumpul 25 mata, namun kemenangan berpihak kepada pasukan UMP Bot berdasarkan kepantasan mereka untuk menyempurnakan laboratori break. Terima kasih. Tahniah kepada pasukan UMP Bot. Wow, berdebar-debar. Terikat kedudukan tapi tetap menang. Pasukan PBS jangan kecewa. Senyuman tadi dah memenangi hati saya. Alamak. Baiklah, kedua-dua pasukan telah pun berada di dalam gelanggang perlawanan, yaitu pasukan PBS Politeknik Banting Selangor mewakili pasukan Politeknik di sudut biru dan pasukan Yuta Kampa A yang berada di sudut merah.
kepada semua kru, anda boleh berada di dalam berhampiran gelanggang kerana sebentar saja lagi kita ada setup time ataupun preparation time selama 1 minit yang diperuntukkan kepada anda untuk menyusun ataupun melakukan apa-apa saja pelarasan kepada robot masing-masing. Yuta Kampa Team A, are you ready? PBS, are you ready? PBS, Penjaga masa. Setup time bermula sekarang. Satu minit ni sebenarnya penting. Sebab apa? Hanya 3 bola saja yang ada, yang akan digunakan oleh robot R1 selaku seeker perlu menjatuhkan susunan lagori. Sekiranya ketiga-tiga bola telah digunakan, maka tiada lagi bola yang boleh digunakan untuk menjatuhkan lagori. Masa telah pun tamat. Peserta-peserta diminta bersedia berada di posisi masing-masing. PBS, are you ready? PBS sana. PBS. Yuta Kampa Team A, are you ready? Jaga masa. Countdown. Pusingan pertama kini bermula. Kita saksikan bagaimana pasukan Yuta Kampa Team A yang sekarang ini berperanan sebagai seeker. Adakah mereka akan berjaya melakukan lagori break? Mereka menggunakan motor stepper. Berjaya menjatuhkan 3 lagori disc pada percubaan pertama. Bagaimana? Masih ada lagi 2 bola. 1 lagi bola masih ada. Masa telah pun tamat untuk percubaan menjatuhkan lagori. Bagaimana, adakah R2 pula bakal berjaya menyusun lagori disc ataupun cakra lagori? Bahasa Melayunya cakra lagori. Konsep robot mereka adalah menggunakan konsep sukan tenis. Itu adalah berdasarkan apa yang terangkan di dalam description ataupun deskripsi robot mereka. Masa telah pun tamat. 90 saat yang diperuntukkan telah pun tamat. Juri-juri bertukar posisi. Robot-robot juga bertukar peranan. Pasukan PBS, are you ready? Yuta Kampa Team A, are you ready? Kita tunggu dulu. Masih ada lagi juri dalam sedang menyusun. Kerana kedudukan lagori perlu berada di tengah-tengah lagori area. Sekali lagi saya ingin mengesahkan pasukan PBS. Adakah anda telah bersedia? Yuta Kampa Team A, are you ready? Penjaga masa.
Oh, saya pun lupa nak cakap set up time. Set up time bermula. Oh, nampak? Bila dah penat dia lupa kan? Tak apa, kita akan tambah sikit nanti. Bagaimana pasukan? Penyokong-penyokong pasukan PBS. Mana penyokong pasukan PBS? Di sebelah kanan Dewan. Membawa banting atau banner Politeknik. Politeknik yang terletak di Selangor. Politeknik Banting. Mewakili pasukan Politeknik. Penyokong pasukan Utah. Mana penyokong pasukan Utah? Ada di tepi. Kanan pasukan Politeknik, kiri pasukan Utah. Baiklah, 1 minit telah pun tamat. PBS, are you ready? Utah, Kampak A, are you ready? Penjaga masa. Countdown. Kini bermulanya pusingan kedua. Kita nak lihat macam mana pasukan anak-anak muda dari Politeknik Banting. Cubaan yang pertama, satu keping lagu Ridis. Berjaya dijatuhkan. Wow. Agak pantas. 3 lagu Ridis berjaya dijatuhkan. Selepas ini, mereka menggunakan R2 pula untuk menyusun cakra lagori ataupun lagori dis di atas platform. Angkat semula, letak kembali di kedudukan asal. Kali ini pasukan Utah kena ganggu. Bukan kena ganggu, perlu mengganggu pasukan PBS. Daripada apa yang terpapar di skrin, mereka terikat dengan kedudukan 15 mata berbalas 15. Keputusan tidak rasmi menunjukkan mereka terikat. Masa telah pun tamat. Ini bermakna kedua pasukan pastinya berdebar. Menantikan siapakah sebenarnya yang akan memenangi perlawanan ini. Hasil daripada 2 pusingan. Mereka terikat dengan kedudukan 15 berbalas 15. Semua itu bergantung kepada keputusan juri yang mungkin mengambil kira dari segi kepantasan atau kecepatan pasukan melakukan lagori break. Bola-bola yang disusun berbeza warna. Kerana bola berwarna hijau hanya digunakan untuk menjatuhkan ball on hit yang berwarna putih. Manakala bola berwarna oranye digunakan sebagai peluru untuk dilontarkan ke arah susunan lagori dan melakukan lagori break. Juri-juri masih lagi berbincang kerana kedudukan yang terikat ini mungkin menyukarkan para juri untuk membuat keputusan. Juri-juri yang mempunyai stamina yang tinggi berdiri mengadili perlawanan. Hebat. Mereka ini memang hebat kerana mereka juga terdiri dari pensyarah-pensyarah seluruh institusi di tanah air kita. Ada di kalangan mereka adalah profesor-profesor, pensyarah-pensyarah, engineer-engineer ataupun jurutera-jurutera. Diketuai oleh jurutera dari SIRIM Malaysia. Baiklah, saya serahkan kepada Ketua Juri Encik Fairuz untuk mengumumkan keputusan perlawanan. Dipersilakan. Untuk perlawanan ke-35 antara pasukan PBS dan Utah
Untuk perlawanan ke-35 antara pasukan PBS dan Yutar Kampar Tim A. Okey. Kedua-dua pasukan berjaya mengumpul 15 markah. Namun kemenangan diberikan kepada Yutar Kampar Tim A kerana menyempurnakan labur break dengan masa lebih pantas. Terima kasih Ketua Juri. Tahniah diucapkan kepada Yutar Kampar Tim A yang memenangi perlawanan. Walau bagaimanapun, tahniah juga kepada pasukan PBS yang memberi saingan yang cukup sengit kerana mengikat pasukan Yutar dengan mata yang sama. Walau bagaimanapun, disebabkan kecepatan atau kepantasan mereka yang menyebabkan atau meletakkan pasukan Yutar Kampar Tim A sebagai pemenang perlawanan tadi. Baik. Perlawanan terakhir bagi sesi pagi. Perlawanan yang ke-46. Perlawanan yang ke-47. Robus Robotics menentang PBS. Dipersilakan untuk masuk ke gelanggang perlawanan. Kedua-dua pasukan berada di dalam kumpulan B. Dua-dua satu muka surat. Senang je. Sangat senang. Senang. Senang kalau tak nak. Baiklah, preparation time akan diberikan kepada kedua-dua pasukan. Baiklah, penjaga masa. 1 minit. Daripada sekarang. Di sebelah sudut merah, iaitu PBS, iaitu merupakan Politeknik Banting Selangor. Dapatan saya menunjukkan ahli pasukan PBS yang diwakili oleh 19 mahasiswa-mahasiswi dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Diploma Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan. Robot pasukan ini menggunakan dua bahan utama, iaitu aluminium dan logam. Aluminium digunakan untuk seeker, manakala logam pula digunakan untuk hitter. Teknik kinetik juga, momentum dan tenaga mekanikal telah digunakan untuk kedua-dua robot. Baiklah, preparation time sudah pun tamat. Sebelah sudut merah, PBS berfungsi sebagai seeker, manakala sebelah kanan ataupun di sudut biru adalah Robus Robotic berfungsi sebagai hitter. PBS, anda sudah bersedia? Robus Robotic, adakah anda sudah bersedia? Kedua-dua pasukan sudah pun bersedia. Juru masa, countdown. Minit 30 saat daripada sekarang. PBS sebagai seeker, cubaan pertama. Kedua-dua roda telah pun dipusingkan untuk menjatuhkan lagori, melakukan lagori break. Itu dia, cubaan yang pertama saja berjaya menjatuhkan lagori. Baiklah, masa berbaki 55 saat saja lagi. Robus Robotic dalam usaha untuk mengambil bola di bahagian sisi. Manakala PBS dalam usaha robot Artunya yang menyusun semula lagori-lagori yang telah pun berjaya dijatuhkan. Sama-sama kita lihat. Adakah Robus Robotic berjaya mengambil bola di bahagian sisi untuk melakukan hitter.
untuk menembak bola yang berada di atas robot R2 PBS ataupun ball on hit. Ini adalah pusingan yang pertama. Masa 5 saat saja lagi. Masa telah pun tamat. Kedua-dua pasukan, sila alihkan robot anda. Pastikan robot anda berada di kedudukan asal. Kita akan bergerak kepada pusingan yang kedua. Preparation time juga akan diberikan selama 1 minit kepada kedua-dua pasukan. Baiklah. Kelihatan sudah bersedia. Jurumasa. Preparation time. 1 minit daripada sekarang. Di sudut biru ialah Robos Robotik daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM, yang mana sejak 2018 lagi telah mengambil bahagian dalam pertandingan Robocon untuk mengetengahkan bakat pelajar kejuruteraan untuk bekerja dalam pasukan dan mengaplikasikan pengetahuan dalam membangunkan robot mengikut tema Robocon setiap tahun. Dan tema kita pada tahun ini adalah Lagori ataupun 7 tin. 10 saat sahaja lagi sebelum preparation time tamat untuk kita bergerak kepada pusingan yang kedua. Masa telah pun tamat. Kedua-dua pasukan sila berundur diri. Pastikan hanya 3 joki sahaja yang berada di bahagian utama. Baiklah. PBS, anda sudah bersedia? Robos Robotik, adakah anda sudah bersedia? Jurumasa. Countdown. Itu dia. Robot R1 yang diinspirasikan daripada konsep mesin pelancar bola tenis. Itu dia, berjaya. Robos Robotik berjaya melakukan Lagori break. Sekali lagi dia kan konsep mesin pelancar bola tenis ya. Sekarang robot R2 pula. Kelihatan yang diperbuat daripada profil aluminium sebagai bahan utama pembangunan robot ini. Adakah robot R2, Robos Robotik berjaya untuk menyusun semula Lagori dan melakukan Lagori pile. Kelihatan tenang di situ. Tidak ada sebarang ancaman daripada pihak PBS. Masa berbaki 25 saat sahaja. Kita lihat, adakah Robos Robotik berjaya menyusun semula Lagori itu? Masa telah pun tamat. Berikan tepukan kepada kedua-dua pasukan. Ini adalah perlawanan terakhir bagi sesi pagi, yang mana kita akan berehat sebentar lagi.
untuk makan tengah hari. Sementara kita menunggu pihak juri untuk mengumumkan keputusan. Kedua pasukan pastikan tidak ada apa-apa barang yang tercicir ataupun tertinggal. Pastikan anda meninggalkan game field dalam keadaan kosong. Kerana pada sesi petang terdapat banyak perlawanan yang akan diadakan bagi kita menghabiskan perlawanan di peringkat kumpulan. Dipersilakan ketua juri untuk mengumumkan keputusan perlawanan sebentar sahaja tadi. Keputusan perlawanan ke-47 antara pasukan Robust Robotik di sudut biru dan pasukan PBS di sudut merah telah terikat 25 sama. Namun kemenangan diberikan kepada pasukan PBS kerana memperolehi masa yang lebih cepat ketika lagu break. Berikan tepukan kepada PBS Politeknik Banteng Selangor. Baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Jawatankuasa Idea Kreatif di atas penyediaan video sorotan sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan penuh takzim ingin menjemput Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Faisal Rafiq Muhammad Adikan, Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Ada? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Yang Berbahagia Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengantin Tinggi, Yang Berusaha Dr. Muhammad Zabri bin Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan KPT, Yang Berbahagia Profesor Insinyur Dr. Robiah binti Yunus, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Akademik JPT, merangkap Ahli Lembaga Governor Universiti, Yang Berusaha Puan Nur Fazilah binti Hashim, Pengarah Penyiaran Pulau Pinang, Yang Berbahagia Prof. Dr. Azlinda binti Azman, TNC HEPA, USM, Yang Berusaha Encik Ahmad Rizal bin Adnan, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi JPT, Pengurusan Tertinggi dan Perkanan Kementerian Pengajian Tinggi dan Institusi Pendidikan Tinggi, rakan-rakan penaja dan rakan media, peserta Robocon Malaysia 2022, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya disediakan teks untuk baca, but I think I'll reserve the text untuk Datuk Seri KSU. I just like to share that I'm extremely proud of all of you participants for Robocon 2022. You guys are awesome. The robots are fantastic. Good luck for the UTM punya pasukan that will represent Malaysia. I'm sure you'll make Malaysia proud. But on behalf of the USM team, bak kata Arnold Schwarzenegger dalam Terminator, we'll be back. So we'll be back stronger next year, insyaAllah. USM, come on. Third placing this year, it's okay. That's it. That's my ucapan sebenarnya, Datuk Seri. Juga saya ingin, on behalf of USM, saya ingin mengalulukan kedatangan semua pimpinan tertinggi universiti, especially to our two sponsors, Micron and Silterra. I grew up
wanting to be an engineer precisely because of all this, because of robots and all those. And I think today kita dah nampak it is an extremely exciting punya area, and I think again the competition was done in a very competitive and yet harmonious manner. Tahniah sekali lagi kepada semua yang menyertai, dan let's hope for an amazing 2023 Robocon, dan seperti Datuk Sri mentioned, we hope to see many more universities taking part. Thank you for the juries and also all those involved dalam melaksanakan program ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Prof Datuk Naib Chancellor di atas ucapan sebentar tadi. Yalah Datuk, kita kalau boleh nak duduk sama empuk, berdiri sama tegap, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bagi meneruskan majlis dijemput Yang Berbahagia Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, bagi menyampaikan ucapan beliau. Majlis mempersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan selamat pagi. Yang berusaha Dr. Muhammad Zabri bin Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi, yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Faizal Rafiq Muhammad Adikan, Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia, yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Rubiah binti Yunus, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Akademik Jabatan Pendidikan Tinggi merangkap Ahli Lembaga Gubernur Universiti Sains Malaysia, yang berusaha Puan Nur Fazilah binti Hashim, Pengarah Penyiaran Pulau Pinang, yang bahagia Dr. Azlinda binti Azman, Timbalan Naib Chancellor High Awal Pelajar dan Alumni USM, yang berusaha Encik Marizal bin Adnan, yang menjalankan tugas sebagai Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Penyelidikan dan Antarabangsa Jabatan Pendidikan Tinggi KPT, Pengurusan Tertinggi Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Pendidikan Tinggi, institusi-institusi pendidikan tinggi, rakan-rakan penaja, rakan-rakan media, peserta Robocon Malaysia 2022, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama manjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah keizinannya dapat kita bersama berkumpul di Kompleks Sukan Azman Hashim, Universiti Sains Malaysia USM, bagi menyaksikan pertandingan akhir Robocon Malaysia tahun 2022 yang baru saja selesai sebentar tadi. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Jabatan Pengajian Tinggi, Radio Television Malaysia RTM dan USM kerana melalui usaha dan kolaborasi pintar yang telah diambil, maka dapatlah kita menyaksikan penganjuran Robocon Malaysia tahun 2022 pada hari ini. Tema pertandingan Robocon tahun ini iaitu merempuh cabaran membina impian, merupakan kata-kata hikmat yang sangat dekat kepada mahasiswa. Selaras dengan lonjakan pertama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM tahun 2015 hingga tahun 2025, pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi komited dalam membangunkan mahasiswa yang holistik dan seimbang. Saya yakin dan percaya tema Robocon Malaysia tahun 2022 membuktikan bahawa pertandingan ini mampu membentuk formula baharu yang saya namakan sebagai konsep ASEEK, SEEK, dalam membentuk mahasiswa yang berketerampilan selaras dengan keperluan industri. Konsep ASEEK yang saya maksudkan adalah merujuk kepada A, attitude ataupun sikap, ke arah penambahan dan peningkatan, S, skill ataupun kemahiran, E, pengalaman ataupun experience, E satu lagi adalah merujuk kepada entrepreneurship ataupun keusahawanan, dan K, knowledge ataupun pengetahuan.
yang akan menjadi nilai tambah kepada mahasiswa sebelum bergelar graduan. Justru itu cabaran tahun ini yang diinspirasikan melalui permainan tradisional di negara India, iaitu Lagori atau disebut sebagai permainan 7 tin di Malaysia, mampu memupuk semua nilai yang diperlukan di dalam konsep ASIC sekaligus membentuk graduan yang mempunyai ilmu, akhlak, tingkah laku, set minda dan adab untuk menjadi insan mulia. Para hadirin yang saya hormati sekalian, difahamkan bahawa Robocon Malaysia mula dilaksanakan sejak tahun 2002 lagi. Ramai alumni Robocon Malaysia telah dilahirkan setelah 20 tahun pertandingan ini dianjurkan. Antara legasi terawal yang pernah dilahirkan oleh Robocon Malaysia adalah yang berusaha Dr. Yong Chi Fai, pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan daripada Universiti Teknologi Malaysia, UTM, merangkap pengarah urusan DF, Automation and Robotics. Sumbangan terbesar yang bahagia Dr. Yong yang merupakan peserta Robocon Malaysia pada tahun 2002 hingga 2006 kepada negara dalam memacu kesejahteraan komuniti adalah melalui pembangunan model robot DOL-E dan Makcik Kia. Robot ini dicipta khusus dalam membantu petugas barisan hadapan di Kementerian Kesihatan, terutamanya semasa pandemik COVID-19 melanda negara. Robot DOL-E dan Makcik Kia berfungsi menggantikan petugas kesihatan dalam mengagihkan makanan kepada para pesakit. Hasilnya ia dapat mengurangkan kontak di antara petugas kesihatan dan pesakit sekaligus membantu untuk memutuskan rantaian jangkitan di hospital. Kesan ketara yang dapat dilihat daripada penggunaan robot ini di hospital ialah penjimatan penggunaan PPE yang amat terhad. Tuntasnya dapatlah saya simpulkan bahawa melalui pertandingan Robocon Malaysia, penghasilan graduan yang kreatif dan berjiwa besar yang mampu memberikan sumbangan yang sangat besar kepada kesejahteraan negara mampu dilaksanakan. Ini adalah selaras dengan amanat Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad pada 17 Januari tahun 2022 yang telah menetapkan memacu kesejahteraan komuniti sebagai strategi yang kelima bagi hala tuju strategik KPT bagi tahun 2022. Selain itu, DF Automation dan Robotik yang dibangunkan oleh alumni Robocon Malaysia ini juga turut berjaya mengeksport robot ciptaan mereka ke luar negara. Robot pertama yang berjaya dieksport oleh syarikat ini dinamakan sebagai robot Zalpa. Jelas bahawa Robocon Malaysia merupakan salah satu medium program bersifat lintas disiplin atau transdisciplinary program yang mampu melahirkan kreatif entrepreneur di kalangan graduan yang berupaya mencipta produk inovasi dan pekerjaan sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Kementerian Pengajian Tinggi komited dalam memastikan kelestarian ekosistem pendidikan tinggi dan pembangunan mahasiswa bagi memenuhi aspirasi negara selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Pendidikan Tinggi, bagi memastikan pengajuan Robocon Malaysia akan kekal relevan. Pemantapan pelaksanaan pertandingan ini melalui permerkasaan konsep quadruple helix. Justru itu, saya memohon agar bengkel penyelarasan pengajuan Robocon Malaysia segera dilaksanakan di antara pemegang taruh ataupun stakeholders yang melibatkan kerajaan seperti Kementerian Sains dan Teknologi serta Inovasi, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan dan dengan kerjasama akademia, industri, kerajaan dan komuniti tempatan. Adalah menjadi harapan saya agar melalui pelaksanaan bengkel tersebut dapatlah kita membangunkan satu jawatankuasa pemandu yang akan bertindak sebagai penyelaras pengajuan Robocon Malaysia sekaligus menentukan dasar dan hala tuju Robocon Malaysia pada masa akan datang
adalah selari dengan Pelan Hala Tuju Robotik Negara yang bakal dibangunkan kelak. Bagi membuktikan keupayaan negara dalam industri robotik adalah selangkah di hadapan berbanding dengan negara serantau yang lain, menetapkan sasaran untuk menjuarai ABU Asia Pacific Robot Contest atau ABU Robocon dalam tempoh yang terdekat adalah wajar memandangkan kali pertama dan terakhir kita berjaya merangkul gelaran tersebut adalah pada tahun 2016. Bagi merealisasikan sasaran tersebut, sifat juara robotik perlu ditanam dalam jiwa mahasiswa sejak di bangku sekolah rendah lagi dengan memastikan mereka mampu mengenal pasti, mengaplikasi serta mengintegrasi dalam penyelesaian masalah kompleks secara kreatif dan inovatif melalui pendekatan hands-on dan penerokaan teknologi robotik. Lantas, pemakasan STEM iaitu sains, teknologi kejuruteraan dan matematik mustahak untuk diarus perdanakan bukan sahaja pada peringkat pendidikan tinggi, malah perlu dimulakan di peringkat sekolah dasar lagi. Sebelum saya mengakhiri ucapan, suka saya mengucapkan berbanyak terima kasih khususnya kepada yang bahagia Datuk selaku Naib Chancellor yang telah bersama-sama menganjurkan atau menjadi tuan rumah bagi kejohanan pada kali ini. Terima kasih kepada semua para juri yang terlibat untuk mengadili pertandingan ini, pada semua stakeholders, Jabatan Penyiaran, pihak UC yang terlibat menghantar penyertaan, kepada tidak dilupakan juga kepada pihak penaja iaitu syarikat daripada Siltera Malaysia Sdn Bhd dan juga Micron Memory Malaysia Sdn Bhd, seterusnya pihak Urustia dan juga penganjur ataupun jawatankuasa penganjur yang telah terlibat bersama-sama menjayakan pertandingan Robocon 2022 kali ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pasukan yang bertanding. Bagi pasukan yang tidak berjaya, percayalah anda tidak tewas kerana pengalaman dan cabaran yang dihadapi ini. Di dalam pertandingan ini mampu memberikan pengalaman yang melengkapkan diri dengan personaliti dan kemahiran dalam merealisasikan impian anda di masa yang akan datang. Bagi pasukan yang menang dan yang berjaya yang akan mewakili negara, saya berharap agar dapat melakukan yang terbaik di pertandingan ABU Robocon Asia Pacific sekaligus dapat mengharumkan nama negara di pesada antarabangsa. Semoga kita bertemu lagi di dalam penganjuran Robocon Malaysia pada tahun seterusnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bahagia Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar atas amanat yang disampaikan sebentar tadi. Dan Datuk Seri, sebenarnya warga universiti amat berbesar hati dengan keberadaan Datuk Seri dalam majlis pada pagi ini. Dan juga sesungguhnya apa yang telah disampaikan Datuk Seri itu akan tersemat dalam hati seluruh keluarga KPT. Seterusnya, majlis dengan penuh takzim ingin mengajak semua para hadirin untuk menyaksikan ucapan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi, dan seterusnya merasmikan majlis penutup Robocon Malaysia tahun 2022. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Timbalan-timbalan Chancellor
Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti dan Jabatan Penyiaran Malaysia, rakan-rakan penaja dan rakan media, barisan hakim dan juri, para mahasiswa yang dikasihi sekalian. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya jua, majlis perasmian penutup Robocon Malaysia tahun 2022 dapat diadakan pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini selepas fasa beradaptasi dengan norma baru dunia pasca COVID-19, lebih-lebih lagi dalam aspek penganjuran acara, Kompleks Sukan Azman Hashim menjadi saksi bahawa berkat iltizam dan usaha keras penganjur, akhirnya pertandingan Robocon Malaysia 2022 dapat dilaksanakan dengan jayanya. Syabas saya ucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada 1 Julai 2021, kerajaan telah melancarkan Dasar Revolusi Perindustrian keempat 4IR negara. Dasar yang menyokong wawasan kemakmuran bersama 2030. Ini merupakan dasar yang menyeluruh, bertujuan untuk memacu usaha bersepadu dalam mentransformasi pembangunan sosio-ekonomi negara melalui penggunaan teknologi termaju 4IR menerusi 10 sektor utama termasuklah pendidikan. Dalam hubungan ini, KPT sangat committed membudayakan inovasi dan teknologi termaju yang melibatkan mahasiswa terutamanya dalam bidang robotik. Walau bagaimanapun dalam kita mengejar perkembangan teknologi IR 4.0, nilai-nilai kemanusiaan seperti kecerdasan emosi, empati dan tanggungjawab sosial tidak boleh diketepikan. Justru KPT memperkenalkan humanizing education yang menekankan pendidikan dipacu nilai bagi melahirkan graduan seimbang dari segi ilmu, nilai moral, identiti nasional, literasi tamadun, budaya, kemahiran interpersonal dan akhlak. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita sedia maklum bahawa pertandingan Robocon Malaysia merupakan platform transformasi inovasi robotik dalam kalangan mahasiswa. Pertandingan yang dianjurkan oleh Asia Broadcasting Union ini bermula sejak tahun 2002 lagi. Di pentas Asia Pasifik, nama pasukan Malaysia sudah tidak asing lagi. Wakil Malaysia pernah dinobatkan dengan pelbagai anugerah. Antaranya adalah ABU Robocon Award pada tahun 2006, Best Engineering Award pada tahun 2012, Panasonic Award pada tahun 2013 dan Best Design Award pada tahun 2010 dan 2015, juara Grand Prix pada tahun 2016, naib juara ABU Robocon 2017 dan anugerah idea terbaik pada tahun 2018. Manakala pada tahun 2021, sejarah tercipta lagi apabila Malaysia buat pertama kalinya telah menghantar 2 pasukan ke ABU Robocon China. Walaupun pertandingan hanya dilaksanakan secara dalam talian, kedua-dua pasukan Malaysia yang dihantar berjaya mengharumkan nama Malaysia apabila pasukan Malaysia B berjaya merangkul tempat ketiga, manakala pasukan Malaysia A pula berjaya membawa pulang anugerah khas penaja iaitu Panasonic Award. Tahniah saya ucapkan. Berbalik kepada program kita pada hari ini, merempuh cabaran, membina impian, telah dipilih sebagai tema Robocon Malaysia pada tahun 2022. Justru acara yang diadakan ini seharusnya bukan sekadar pertandingan semata-mata. Sebaliknya, lebih daripada itu, peluang perkomersialan terhadap penciptaan yang dihasilkan misalnya perlu kita terokai. Hal ini kerana saya yakin ada ruang luas di luar sana untuk inovasi hebat ini dikembangkan dan seterusnya memberikan manfaat kepada masyarakat. Saya juga dimaklumkan bahawa terdapat 24 pasukan telah menyertai Robocon Malaysia pada tahun ini yang terdiri daripada Universiti Awam, institusi pendidikan tinggi swasta, politeknik dan pusat latihan teknologi tinggi ataupun ATEK.
Harapan saya semoga pasukan Malaysia sekali lagi dapat mengulangi kejayaan di pentas ABU Robocon. Selamat maju jaya saya ucapkan kepada semua pasukan yang berjaya mewakili Malaysia nanti. Akhir kata, syabas dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berganding bahu menjayakan pertandingan Robocon tahun ini. Terutamanya bahagian mahasiswa holistik, Jabatan Pendidikan Tinggi, Universiti Sains Malaysia, Radio Television Malaysia dan penaja-penaja dan juga rakan media yang terlibat. Sekalian penghargaan juga saya ucapkan kepada barisan pengadil pertandingan yang penuh dedikasi, adil dan saksama, dan tahniah kepada semua pasukan yang bertanding. Dengan penuh takzim dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini menutup rasmi Robocon Malaysia tahun 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi atas ucapan perasmian penutup sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya majlis dengan penuh takzim menjemput yang berbahagia Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, diiringi bersama Dev Korhomat di atas pentas untuk menyempurnakan gimik perasmian penutup Robocon Malaysia 2022. Marilah sama-sama kita memberikan fokus kepada ruangan khas bagi gimik yang telah disediakan. Hadirin dan hadirat sekalian, penutup Robocon Malaysia 2022.
anugerah khas kelestarian. Kita berikan tepukan kepada semua pemenang-pemenang ini. Pemenang bagi setiap anugerah khas ini bakal membawa pulang wang tunai sebanyak RM2,000 Malaysia beserta sijil pengiktirafan. Bagi anugerah khas kejuruteraan terbaik Robocon Malaysia 2022 dirangkul oleh The Apex Team daripada Universiti Sains Malaysia. Tahniah diucapkan kepada The Apex Team dan seterusnya akan bergambar dengan semua tetamu kehormat. Terima kasih dan kita akan ke pengumuman anugerah khas seterusnya. Pemenang bagi anugerah khas reka bentuk terbaik Robocon Malaysia 2022 dimenangi oleh Ingenious. Daripada Universiti Tun Hussein On. Gambar dahulu dan tahniah diucapkan kepada kumpulan Ingenious daripada UTHM. Seterusnya, bagi anugerah teknologi terbaik Robocon Malaysia 2022 ditabalkan kepada kumpulan UTMA daripada Universiti Teknologi Malaysia.
Tahniah diucapkan kepada kumpulan UTMA. Kita berikan tepukan untuk UTM kerana telah ditabalkan anugerah teknologi terbaik Robocon Malaysia 2022. Penasihat ataupun pengurus pasukan? Tahniah diucapkan. Baik, bagi anugerah khas seterusnya. Anugerah khas kelestarian. Anugerah khas kelestarian Robocon Malaysia 2022 adalah menjadi milik MMU Cybertron daripada Multimedia University Cyberjaya. Tahniah diucapkan kepada kumpulan MMU Cybertron kerana telah memenangi anugerah khas kelestarian. Tahniah juga diucapkan kepada semua pemenang-pemenang anugerah khas Robocon Malaysia 2022 sebentar tadi. Kita berikan tepukan kepada mereka. Maka kini kita beralih kepada detik yang ditunggu-tunggu iaitu pengumuman keputusan pertandingan. Kita mulakan dengan penyampaian hadiah tempat keempat yang bakal membawa pulang wang tunai RM2,000, trofi dan pingat. Dijemput pasukan MMU Cybertron daripada Multimedia University Cyberjaya. Syabas diucapkan. Sekali lagi dijemput kumpulan MMU Cybertron bersama pengurus untuk menerima hadiah tempat keempat, dipersilakan. Dan kumpulan ini telah diketuai oleh Saudara Muhammad Asif Sheikh Sarafuddin. Tahniah diucapkan Asif dan juga kawan-kawan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana. Kita masih ada lagi pengumuman pemenang tempat ketiga, Johan dan Naib Johan Robocon Malaysia 2022. Dan kita bergambar dahulu bersama semua tetamu kehormat bersama pemenang tempat keempat Robocon Malaysia 2022. Tahniah, tahniah, tahniah. Dan terima kasih MMU Cybertron. Kita akan ke pengumuman seterusnya
iaitu pemenang tempat ketiga. Pemenang tempat ketiga akan membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM3,000 Malaysia beserta trofi dan pingat. Dan dijemput pasukan The Apex Team dari Universiti Sains Malaysia. Pasukan The Apex Team yang terdiri daripada 25 pelajar USM ini dari tahun pertama, kedua dan ketiga. Tahniah diucapkan pasukan tuan rumah. Sebentar. Kita berikan tepukan sekali lagi untuk pasukan tuan rumah The Apex Team. Tahniah. Dan untuk semua pasukan yang telah menang, jangan ke mana-mana selepas ini. Di akhir pengumuman kita akan bergambar bersama-sama dengan semua tetamu kehormat. Dan bagi pengumuman Naib Johan. Naib Johan akan membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM5,000 Malaysia beserta trofi dan pingat. Naib Johan Robocon Malaysia 2022. Pasukan UTMA dari Universiti Teknologi Malaysia. Tahniah diucapkan kepada pasukan UTMA. Bersungguh-sungguh dalam perlawanan akhir sebentar tadi yang kita saksikan bersama-sama. Kita beri peluang untuk kumpulan UTMA bergambar bersama semua tetamu. Dia tunjukkan banner kebanggaan universiti dan juga sebenarnya kebanggaan kita semua keluarga KPT. Baru saja sampai pengurusnya. Dia jemput pengurus bersama. Dan kumpulan UTMA yang ditubuhkan pada tahun 2002 ini dan pada tahun 2022 memenangi Naib Johan Robocon Malaysia 2022. Kita berikan tepukan untuk kumpulan UTMA. Tahniah diucapkan. Dan kita akan ke pengumuman seterusnya. Tahniah kita jemput kumpulan UTMA bersama-sama dengan ahli semuanya. Bersedia di tepi pentas ya. Kita akan bergambar bersama tetamu kehormat pada akhir nanti. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Johan bagi pertandingan Robocon Malaysia 2022 bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM10,000 Malaysia beserta trofi dan pingat.
dan Johan bagi pertandingan Robocon Malaysia 2022 dimenangi oleh kumpulan ataupun pasukan UTMB dari Universiti Teknologi Malaysia. Tahniah diucapkan kepada pasukan yang berjaya menjadi Johan Robocon Malaysia 2022. Juga sebuah pasukan atau kumpulan yang ditubuhkan pada tahun 2002 bertujuan mempromosi kecemerlangan UTM dalam bidang robotik dan teknologi. Selain menekankan kepada semangat, dedikasi dan ketelitian pelajarnya dalam membina robot. Dan kita juga mendoakan pasukan UTMB ini dipilih mewakili Malaysia dan berjaya di peringkat antarabangsa nanti. Kita berikan tepukan semangat untuk pasukan UTMB. Ya, itu dia sorakan semangat daripada rakan sepasukan ya, saya kira UTMA. Dan sungguhnya ini akan membanggakan lagi KPT apabila ada universiti yang mewakili Malaysia ke Robocon peringkat antarabangsa nanti. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan kepada pasukan yang masih lagi belum berjaya kali ini dan kemenangannya masih lagi belum ditakdirkan. Jangan patah semangat dan boleh mencuba lagi untuk edisi Robocon yang akan datang. Untuk makluman semua, jambangan bunga-bunga segar dan cantik yang diterima oleh para pemenang sebentar tadi adalah sumbangan daripada The Bunga dan Maneh Bukit. Kita berikan tepukan untuk The Bunga dan Maneh Bukit. Terima kasih diucapkan kepada The Bunga dan Maneh Bukit kerana menaja jambangan bunga sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ke acara seterusnya iaitu penyampaian cenderahati kepada tetamu kehormat kita hari ini, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, dan penyampaian cenderahati oleh Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Faizal Muhammad Rafiq Adikan. Dan cenderahati ini adalah merupakan produk-produk hasil kerjasama dengan komuniti, antaranya madu kelulut, lada hitam, sirap nipah dan lain-lain, keluaran Universiti Sains Malaysia. Baik punya. Baiklah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, majlis berjemput yang berbahagia Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar dan tetamu kehormat, pemenang-pemenang Robocon Malaysia 2022 dan semua peserta untuk bergambar bersama-sama sebagai kenang-kenangan kita pada tahun ini. Terima kasih juga kepada kesemua para penonton. Kita berikan tepukan untuk penonton terus setia sehingga ke akhir rancangan. Terima kasih semuanya. Dijemput semua ahli kumpulan dan pengurus-pengurus pasukan untuk bergambar bersama tetamu kehormat MMU, The Apex Team, UTMA, UTMB. Dan mungkin ada peserta-peserta Robocon daripada institusi lain. Mungkin juga boleh bersama. Dan dijemput kesemua pemenang anugerah-anugerah khas juga bersama dengan pemenang-pemenang Robocon Malaysia untuk bergambar bersama tetamu kehormat. Dipersilakan semuanya. Silakan, silakan. Kita bergambar santai-santai saja. Jangan lupa senyum. Ya, letakkan mock check di hadapan. Barulah kita boleh nampak bergambar nanti. Jangan lupa beri ruangan sedikit kepada tetamu kehormat. Nanti
Tak nampak pula. Jemput duduk semua pemenang. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan wajah-wajah pemenang Robocon Malaysia 2022. Tahniah diucapkan kepada semua. Terima kasih sudi menyertai edisi kali ini. Dan harap dapat lagi menyertai untuk edisi-edisi yang akan datang. Ya, gaya bebas. Dengan penuh semangat. Walaupun di belakang pelitup muka. Ayo semangat. Kita doakan wakil Malaysia nanti berjaya di peringkat antarabangsa insya-Allah biiznillah. Dengan selesainya majlis bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Saya mewakili pihak jawatan kuasa majlis dan penganjur merakamkan ucapan terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ke majlis ini. Pulau Mutiara tempat menarik, tempat tinggal mamu dan maini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Pergi ke pekan membeli suasa, buat hiasan majlis keramaian. Ilmu bagaikan seluas angkasa, terolak kailah ia demi kejayaan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis